Assalamualaikum dan sedar sejahtera bersama saya Muhammad Nur Ridwan Fitri Yahya bernama Metri A175656 bagi tugasan video individu ekonomi antarabangsa. Bahagian pertama, pertikaian perdagangan antarabangsa. Pada 15 Januari 2021, Malaysia memulakan tindakan undang-undang terhadap Kesatuan Eropah EU serta negara-negara anggotanya iaitu Perancis dan Lithuania berikutan kempen anti minyak sawit. Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada Jumaat memfailkan suatu permohonan untuk mengkonsultasi melalui mekanisme penyelesaian pertikaian bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Secara keseluruhan, minyak sawit merupakan sumber utama sektor pertanian Malaysia sejak sekian lama. Jika dilihat dari segi sudut teori perdagangan antarabangsa, Malaysia juga mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran minyak sawit kerana mampu mengeluarkan minyak sawit secara cekap. Namun begitu, belakangan ini, EU mengeluarkan satu kenyataan terhadap anti minyak sawit dengan pelaksanaan delegate regulation di bawah arahan tenaga boleh diperbaharui EU2 yang jelas memberi kesan kepada industri sawit serta ia juga menyekat perdagangan dan bebas negara. Kronologi pengharaman minyak sawit oleh EU. Perkara ini mula hangat pada tahun 2021, walau bagaimanapun perkara ini telah bermula sejak tahun 2015 apabila 6 buah negara anggota EU menandatangani Deklarasi Amsterdam yang menyokong 1% ke arah penggunaan minyak sawit mapan di Eropah dan penghentian pembakaran haram serta penebangan hutan di negara membangun menjelang 2020. Seterusnya, Direktur Alam Sekitar, Kesihatan Awam dan Keselamatan Makanan MV mendakwa produk kelapa sawit Malaysia sebagai punca utama kepada perkembangan hutan hujan tropika. Oleh itu, ia mencadangkan 3 pengharaman iaitu pengharaman penggunaan minyak sayuran tidak mapan biofuel menjelang 2020, hanya minyak sawit mapan yang dihasilkan oleh skim tunggal persentilan pemapanan EU akan dibenarkan memasuki EU selepas tahun 2020 dan yang terakhir pengharaman penggunaan minyak sayuran tidak mapan untuk biofuel daripada memasuki EU menjelang 2030. Saranan-saranan dalam laporan MV ini dikenali sebagai Resolusi EU 2017. Parlimen Parlimen EU membuat undian semula pada 17 Januari 2018 mengenai pindaan kepada Direktur Tenaga Budi Perbaharui yang menggariskan pengharaman para biofuel berasaskan minyak sawit memasuki EU menjelang 2021. Perkara ini sudah tentu menggugat negara Malaysia selaku pengeluar minyak sawit sejak sekian lama. Maka timbullah pertikaian antara Malaysia dengan EU yang mula tegang pada awal tahun 2021. Punca EU anti minyak sawit Malaysia. Kenapa? Delegate Regulation menerangkan mengenai kriteria atau meteorologi bagi menentukan sama ada sumber dalam pengeluaran biobahan api menyebabkan keadaan indirect land use change IIUC dengan izin yang tinggi atau rendah dan kesannya kepada pelepasan gas rumah hijau. Oleh itu, ini bermakna minyak sawit telah dikategorikan sebagai mempunyai kadar IIUC yang tinggi di mana perkara ini mampu memberi impak kepada perubahan cuaca, alam sekitar dan perlindungan biodiversiti. Seterusnya, mendakwa produk kelapa sawit Malaysia sebagai punca utama kepada penebangan hutan hujan tropika. Pandangan Malaysia terhadap tindakan EU. Malaysia menyifatkan perkara ini mempunyai kekurangan dari segi keterusan, kredibiliti saintifik dan terdapat banyak andai yang dibuat memberikan gambaran yang tidak tepat terhadap amalan kemapanan dan kelestarian yang diamalkan dalam industri sawit negara. Dapat disimpulkan perkara ini merupakan salah satu helah negara-negara Eropah untuk menjatuhkan pasaran minyak sawit negara oleh sebab minyak sawit juga merupakan antara sumber pendapatan tinggi negara dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran dunia. Pada masa yang sama, menginginkan pasaran minyak segera lain meningkat. Seterusnya, dari segi teori perdagangan antarabangsa, kan EU ini adalah bertentangan dengan prinsip amalan perdagangan bebas yang telah digariskan oleh WTO, di mana negara bebas untuk menjalankan perdagangan tanpa sebarang sekadar dari mana-mana pihak. Serta Malaysia juga mengamalkan ekonomi terbuka yang memberi jaminan kepada kualiti produk yang diperdagangkan adalah tinggi, bukannya rendah. Baiklah, untuk impak kepada pasaran minyak sawit Malaysia, saya melihat kepada 4 tahun iaitu 2017, 18, 19, 10 yang mana keempat tahun ini memberi impak kepada diskriminasi yang telah dijalankan oleh EU. Bagi harga purata bulanan minyak sawit mentah pada tahun 2018 menunjukkan penurunan daripada 2017 dan peningkatan pada 2019 dan meningkat lagi pada tahun 2020. Jika dilihat pada Januari 2021 menunjukkan nilai yang tinggi daripada Disember 2020. Seterusnya, jumlah ekspor minyak sawit Malaysia juga menunjukkan penurunan bagi 2018, peningkatan pada tahun 2019 dan penurunan lagi pada 2020 dan pada masa yang sama pada Disember 2020 menunjukkan nilai lebih tinggi daripada Januari 2021. Baiklah, bagi jumlah ekspor minyak sawit Malaysia ke negara utama tinggi terpilih iaitu India, China, Pakistan, Belanda, Perancis dan Lithuania menunjukkan peningkatan
bagi negara bukan anggota EU, namun menunjukkan penurunan bagi negara anggota EU. Ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap negara Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada bahagian 2, pengurusan makroekonomi. Pada Februari 2021, Malaysia bekerjasama dengan Indonesia menangani isu diskriminasi minyak sawit melalui pemerkasaan Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Kenyataan CPOPC menyarankan agar negara Malaysia dan Indonesia membuat rundingan mengenai isu anti minyak sawit oleh EU demi menjana hubungan ekonomi dan politik. Bagi mencapai persefahaman ini, negara-negara tersebut haruslah bekerjasama dalam mengikuti syarat-syarat ataupun undang-undang antarabangsa yang digariskan. Yang pertama, negara pengeluar minyak sawit harus berusaha menjadikan minyak sawit sebagai minyak sayuran paling mampan di bumi. Semua minyak sayuran harus diberi peluang untuk diperdagangkan ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, negara pengeluar minyak sawit harus mengurangkan kesan ekologi mereka sama ada untuk makanan ataupun fosil. Selain itu, kita dapat lihat daripada Perjanjian Hijau EU ASEAN. Kesepakatan ini merupakan kepatuhan negara pengeluar minyak sawit dari anggota negara-negara ASEAN terhadap saran EU dalam memerangi perubahan iklim. Malaysia juga berjanji akan membatasi pengembangan ladang kelapa sawitnya seluas 6.5 juta hektar sahaja. Kawasan seladan yang sedia ada adalah seluas 5.85 juta hektar. Kita juga dapat melihat CPOPC menyarankan perundingan melalui JWG, iaitu kumpulan kerja bersama minyak sawit antara Kesatuan Eropah dan negara-negara anggota ASEAN pada 27 Januari 2021 bagi mencapai kata sepakat mengenai pelestarian minyak sayuran khususnya minyak sawit. Pada masa yang sama, ia juga bagi memenuhi agenda PBB 2030 dan Matlamat Pembangunan Lestari. Maka dengan itu, peserta bersetuju untuk meneruskan kumpulan kerja bersama dengan pertemuan seterusnya pada bulan April 2021 yang dapat didahului oleh pertemuan pakar untuk memperdalamkan persefahaman mengenai masalah yang dihadapi dan membincangkan kemungkinan bersama dua hala. Sekian daripada saya. Terima kasih.